بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. تعالى Muka surat 21. Tengok muka surat 21. Pak baris daripada bawah sekali. Ambil atas sikit percaman kata. Al-musannaf rahimakumullah. ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Percaman kata, ada ilmu padanya itu ialah kita pikir kalau tak ada ilmu tentu jahil. Sampai situ. Qala musannaf rahimakumullah. Percaman kata. Apa percaman? Dalil. Mana bukti dia? Nah, mengaji tauhid ini kita kena buat mai bukti. Mempercaya dalam hati kata Tuhan ada sifat ilmu. Bukan sakat lafaz mulut kata ada saja. Mana bukti? Di sini dia kata mana bukti nak beri kata kejak di hati kita. Tuhan Allah Ta'ala ni dia ada sifat ilmu. Tengok. Jadi dalil dia macam mana? Percaman kata ada ilmu padanya Allah ni. Ialah kita fikir. Tengok. Dia suruh kita pakai otak. Itu dia panggil dalil nakli, dalil akli, dalil akal. Nak kena mencari bukti itu kena waktu berakal kita fikir tengok. Supaya apa? Supaya kejak dalam hati kita pegang utuh bahawa Allah Ta'ala ada sifat ilmu. Setelah kita bahas hak lain-lain itu kita bahas dah. Akal juga diguna untuk mengejakkan dalam hati iman kita. Beriman bahawa Allah ada sifat ilmu. Tengok. Ialah kita fikir pakai otak. Tengok. Apa dia? Kalau tak ada ilmu, kalau ni barang kita fikirlah. Bukan sungguh ni, bukan barang tu ada di Allah, dak. Barang kira-kira. Kira-kira tengok kalau Tuhan tak ada ilmu, tentu jahil, dia dua dia. Bila jahil tak ada ilmu, bila ada ilmu tak jahil, dia dua gitu ya. Akal fikir sebab apa? Sebab nak meri hujah kata kejak dalam hati kita Tuhan ni ada sifat ilmu tu. Jadi kalau kita fikir tu bukannya ada di Tuhan jahil tu. Tak ada, mustahil. Tapi kira-kira supaya apa? Supaya kejak. Kalau tak, dia kata kita fikir kalau tak ada ilmu tentu jahil. Dia kira tu. Perkara tak boleh duduk sekali kita mengaji dah. Satu perkara, dua perkara tak boleh duduk setepak. Tak ada. Dia mesti bila naik hal ni ya ada hal ni tak ada. Dia dua ya. Tak ada besar duduk sekali dia dua benda lah. Tubik PH masuk PN, tubik PN masuk PH. Dia dua. Ya. Tengok politik gini.
sak masuk sini, kawan ni lari kau ni. Dia istihar masuk kawan ni. Tak boleh dua-dua, orang tak beri kalau dua-dua berlama ahli politik kita duduk. Dah. Kalau lari belah pakatan, dia masuk perikatan dua. Kalau duduk perikatan, dia lari belah pakatan gitu kan. Nah, begitu juga kita fikir dengan otak. Kalau Tuhan tak ada ilmu, tentu jahil. Ni. Maka tak menentu ia. Apa maksud tak menentu? Bukan menantu, tak menentu. Jangan baca tak menantu dia gitu. Tuhan ada menantu. Dia tulis tu menantu ni, menentu. Kalau Tuhan jahil, maka dia nak menentu macam mana? Maka nak timbul sifat menentu, nak hak ni, nak hak ni, nak hak ni. Tak gitu. Dia nak menentu hak kawan ni. Merah kuning, merah dengan hijau. Tak gitu. Nak menentu merah kan tu hijau. Dia menentu merah, tinggalkan hijau. Tak mari nak menentu lah. Sebab kalau Tuhan jahil, maka tak menentu ia. Sifat iradah pun tak ada. Nak menentu kita tak tahu nak reti. Tak reti nak menentu. Nak menentu kawan tu jadi putih, jadi hitam, jadi merah, jadi kuning. Tak nak menentu kawan tu jadi orang, kawan tu jadi menatang. Tiap-tiap barang ni siapa menentu? Tuhan menentu. Menentukan gelap, menentukan cerah, menentukan hitam, menentukan putih, menentukan utara, menentukan selatan. Jadi kalau Tuhan jahil, otak kita fikir kata tak ada ilmu, maka dia pun tak boleh nak menentu. Sebab perkara dia tak reti. Dia tak reti nak menentukan kita ni. Nak beri jadi ke tak beri jadi. Tak boleh nak menentu sebab tak reti. Gitu ni. Dia automatik tak timbul kita ni sebab dia tak menentu. Ada dan tak ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak. Maka dia menentu ada lah kita. Kerana apa dia menentu? Kerana dia ada ilmu. Gitu. Maka tak menentu ia Allah dengan sifat iradah dia. Kalaulah Tuhan tu jahil. Dan tak mengada ia, tak kudrat juga. Mengada tu apa dia? Sifat kudrat dia. Tuhan buat timbul kita ni dengan apa? Dengan sifat kudrat dia. Zat Tuhan yang mempunyai sifat kudrat menimbulkan kita. Zat Tuhan yang mempunyai sifat iradah yang menentukan nak timbul tak timbul. Kalau Tuhan tak ada ilmu jahil, maka tidak menentu dan tidak menimbul. Tak jadilah perkara yang kita tengok ini. Jadi Toyota Coronavirus ni penyakit hak ni hak tak boleh cari pucuk apa gini ni. Siapa yang kena timbul? Boleh kata orang lain kerana melatan lain. Kalau melatan lain ni cari ubat jumpa lama lah. Doktor pandai yang amat doktor. Ada doktor bedah bahagian bedah perut binatang apa jenis binatang, mesti jumpa ubat. Tak jumpa apa sudah. Sebab apa? Dok royaklah tiap-tiap perkara dari Allah. Sebab tu Allah buat Toyota Corona ni. Malaysia apa kena lah ni? Penyakit coronavirus ni lah. Cuma yang kita sedih tentu ialah dok suruh tutup ceramah mengaji masjid. Yang kelak malang danduk bola sorok ya tak apa leh. Batal bang bola tu. Bola lagi bahaya dia ya. Duk dekat-dekat ngepek-ngepek. Duk nampak tak masjid nak suruh berhenti buang. Ni. Patutnya kau takut kau dekat dengan Allah. Kau rajin pergi masjid. Ni kau duk rumah. Duk faham kata apa? Bala dari orang lain. Tak, bala dari Tuhan. Dia yang menentukan bahawa sekalian tahun 2020 dia menentu nak jadi coronavirus. Tak kena. Dia menentu. Dan dia lah beri timbul. Tak royak dah. Cumanya hikmah sebaliknya. Banyak sangat hikmah jadi. Di antaranya negeri China yang start mula-mula. Negeri China ni negeri yang tak percaya Tuhan. Tak kira lah. Dalam banyak-banyak negara China adalah negara yang perlembagaan dia tak ada percaya wujudnya Tuhan.
Maka Allah buat mari bawa situ sebab apa? Hikmah dia nak berhenti. Aku ada yang ni Allah. Annahu la ilaha illallah. Dan kita tengok ini pakak berderu pergi sembahyang dengan orang Islam. Allahu Akbar, pakak sebut belakang. Itu hikmah dia baik. Tuhan nak bayar kata aku ada. Kalau kita nak pergi keping nak boleh ikut orang Islam yang semelih tekak itu ya. Tak boleh mengaku adanya Tuhan. Bukan sakat apa. Tak boleh percaya ada agama di Cina ni. Siapa dia tak boleh. Tiba-tiba Allah beri timbul di Cina. Ini boleh semayang berderu dah. Sebab apa Allah lagi tu? Tu satu kita nampak. Tuhan nak banyak kata apa? Aku ada. Ingat. Maka mengaku lah ni. Adanya Tuhan. Tengok. Tu hikmah dia. Di Malaysia kita pula. Kalau kita kaji hikmah. Sebab apa? Kita kadang-kadang jangan takut. Kita berpengalaman dalam menangani penyakit rohotak tu. Mana seorang ada pengalaman? Jangan cakap gitu. Tuhan tak beri takabur. Tengok pemimpin-pemimpin dulu-dulu zaman Khalifah Islam. Bila jadi gempa bumi ke penyakit taun kan, demo asal rakyat taubat dengan Tuhan. Suruh taubat banyak, berhenti buat maksiat. Kita dah buat tak tu cari alat nak penepih mungkin nak tepih tak. Ni tak apalah dia kira mari penyakit dengan sentuhan. Kalau esok tu baik pula satu penyakit melalui udara, tidak boleh bernafas. Cikgu dia nak enak je ni. Siapa bernafas mati. Tu dia. Kena gitu. Tuhan boleh buat lah. Dia boleh mari penyakit melalui angin. Dia boleh bagi penyakit melalui sentuhan. Tiba-tiba dia kata aku masuk penyakit melalui udara. Nyawa gi. Satu sedut 800 juta mampu. Boleh tak? Tika tu nak buat kena. Sebab tu tak boleh pergi kot lain. Dia kena pergi kot Tuhan. Kena pergi kot Allah. Kena berbanyakkan mana-mana maksiat tu berhenti buat. Taubat dengan Allah. Pemimpin-pemimpin tu kena taubat. Rakyat pun kena taubat. Ni dak bila main penyakit kita kita pernah berpengalaman. Jangan banjir boleh gagah lah. Berpengalaman banjir. Penyakit macam ni mu nak kenal siapa dia? Tak tahu siapa dia. Ni jagalah. Tuhan nak test kita tengok. Qala musannif rahimah. Faham tuan-tuan? Maka yang menentu jadi gini siapa dia? Tuhan. Dia menimbul-timbul siapa dia? Tuhan juga. Royak dah. Takluk sifat kudrat, takluk sifat iradat. Dan dia mengetahui tak jadi gini. Dia mengetahui dengan sifat ilmu. Dia tahu dah nak jadi gini. Dia tahulah. Dia menentukan. Boleh jadi mula-mula di Malaysia. Boleh jadi di Thailand. Boleh jadi Indonesia. Boleh jadi di China. Dia menentu jadi di China. Dia tu bila? Dia tu sejak azali lagi. Dialah menentukan jadi penyakit ni di China. Maka merebak mari. Baru kita faham ni. Adanya Allah. Tu ilmu Allah. Al-Musannif rahimahullah. Tuan-tuan. Saya hari tu pergi perlih. Maaf mari. Pergi ke Mating. Ustaz Yuseni panggil saya pergi ceramah tak? Jalan Johor kat Tajang sampai. Pagi esok dia nak jemaah. Maya maaf kau perlih kau ajak kau nak bini. Ronok ni sakit kita main jemaah kau ni. Subuh dia masih mana? Perlih tak boleh semayang jemaah, semayang masing-masing. Aku pendengar mereka klik mayan nisik. Ni batal tu masjid-masjid tak boleh semayang. Sebab takut hubungan. Ya pekan hari buka macam tu juga. Tu pekan hari duk jumpa berjual gitulah juga. Masjid jemaah saja jangan pergi. Tak tempat mengaji saja. Tengok. Bola lawan apa tu Ya, musonel. Ini penyakit kita tak kena pasal langsung. Jangan kita. Dan tak mengada. Kalau Tuhan ni jahil, cuba kita fikir sana ni. Maka dia tidak akan ada sifat iradat dia nak menentu macam mana. Nak jadi tak mau jadi coronavirus ni. Kalau coronavirus lah, hal lain macam tu lah. Dan nak menimbul coronavirus macam mana?
Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Dan tak mengada ia akan mungkin. Ingatlah mungkin ni benda boleh jadi, benda boleh jadi. Makhluk ni lah, tak kira lah penyakit ke orang ke manusia ke, semua dipanggil mungkin. Sebab apa mungkin? Perkara yang asalnya kosong, ke arah ada, ke arah tak ada. Ketika itu kita dipanggil mungkin. Bila jadi dah dia panggil makhluk. Dulu ni kita dipanggil mungkin. Sebab apa? Sebab waktu tu kita kosong lagi, tak ada lagi. Maka ketika itu kita berat sama ya. Kena ada boleh, ke tak ada boleh. Maka dipanggil mungkinat. Jadi Tuhan ni boleh ada iradah dia. Dia nak menentu ada boleh, nak menentu tak ada boleh. Nak pergi berlaku boleh, tak berlaku boleh. Tengok. Kalau Tuhan ni jahil, maka tidaklah ia menentu dan tidak ia mengada akan mungkin. Tengok. Maka bahung. Tengok tu ni. Dia kata bahung, bukan bohongnya, bahung, ba'alih. Tengok ada kitab tulis bahung. Maka bahunglah. Bahung sebab apa tu? Bahung sebab mungkin ni tak ada. Kalaulah Tuhan jahil, maka dia tak menentu dan tak mengenal timbul. Maka mungkin ni nak ada. Macam mana makhluk ni? Tak ada. Sedangkan makhluk ni kita tengok ada tak? Ada gelap, cerah, sejuk, panas orang semua ni menunjukkan bohong, tak terima akal Tuhan jahil. Tu tajuk dia. Tak boleh terima Tuhan itu jahil. Tu kata bahong tu. Bahong tak mana? Bahong tak ada makhluk ni. Sedangkan kita tengok makhluk dengan saksian 20 mata. Membuktikan bahawa di Tuhan itu ada ilmu. Kerana ilmu itu dia bersakut dengan iradat kudrat dia. Tengok. Kalau begitu, kalau balas tu kesimpulannya, kejaplah kata ada ilmu padanya. Pada siapa dia? Pada Tuhan tu. Tuhan ni ada ilmu. Dan tak jahil. Ada ilmu, yakni wajib. Tak jahil, wajib juga. Istihalah dia panggil. Dua perkara tu nah. Maka tak boleh masuk sekali jahil. Jahil itu di Tuhan. Jahil itu mustahil. Wajib ilmu, istihalah tak jahil, mustahil jahil. Tu buang jahil tu. Tak ada di Tuhan. Yang ada dua tu ya. Iaitu ilmu tak jahil. Dua benda. Ya. Kalau musannaf rahimahullah. Maka di sini ada sedikit kurang bawakan orang awam. Bukan kita tu, kata. Tak kita tu tulis kata. Silap cetak tu. Bukan tu guru silap. Kita tulis silap tu. Iaitu bila dia sudah kerja perkara yang maksiat, maka dia kata kalau aku tak royak pun. Seperti itu. Ini panjang sikit lah. Ambil sini. Maka ada di sini. Ni. Kalau panjang tu mau pening kepala. Maka ada di sini dia kata. Nak royak sikit. Kata musoneh. Ada apa? Ada sedikit kurang bawakan orang awam. Ada sedikit, ada lebih kurang dia kata. Ada jenis orang yang orang awam ni, adalah setengah-setengah orang awam maksud di situ. Tu dia kata sedikit kurang tu. Sedikit kurang tu segelintir lah cakap masa kita. Dia tulis kitab. Tok guru tulis, dia tulis kita apa? Sedikit kurang. Mau jenis pening kepala. Sedikit kurang ni segelintir. Di sini dia kata ada segelintir. Cakap bahasa Malaysia kita ni. Kita mengaji sekolah ni. Mengaji sekolah bahasa Malaysia kita lah. Bahasa Melayu lain, bahasa Malaysia lain. Tengok. Ada sedikit kurang. Apa sedikit kurang itu? Ada segelintir dia kata. Bawakan orang awam. Apa bawakan? Adalah sedikit gelintir orang awam yang duk pegang.
Duk bawa, duk cekak, duk kata. Tu maksud tu. Duk pegang jenis tu. Pegang tak apa? Kata, bukan kita tu. Dia kata tu. Maka di sini ada sedikit kurang bawakan orang awam kata. Adalah segelintir bawakan, iaitu pegangan orang awam kata. Kata macam mana? Iaitu bila dia sudah kerja perkara yang maksiat. Apa maksud? Musannaf kata ada setengah-setengah orang kita ni, orang awam ni. Dia kata kena bila dia buat maksiat, maka dia kata kalau aku tak royak, tak riwayat tu tak royak lah, tak ruyak. Rawaya tu tak royak, tak cerita. Tak cerita pun Tuhan tahu. Ada jenis tu? Musannaf kata jenis orang-orang hak setengah-setengah dia buat kena, dia kata aku dulu ni jahat, buat pelari bini orang, rogo orang, minum arak, main judi. Kalau aku tak cerita ke orang pun Tuhan tu, sebab Tuhan ilmu. Dia fikir gitu ada je tu. Tu maksud dia tu, ada segelintir orang faham itu. Dia jahat dulu. Lalu ni duk mari ulang masjid lah, balok dengan serban apa semua cukup dekat. Tapi kurang mengaji sikit. Dia kata kena Tuhan itu belaka, kalau aku tak royak pun Tuhan tu. Ada lah gitu. Jangan pegang gitu nah, jangan royak korang. Maksud dia kita gini. Tengok. Dia kata lah, iaitu bila dia sudah kerja perkara maksiat, maka dia kata kalau aku tak royak pun Tuhan tahu. Ini sikit dari pesan kita. Ini masuk tasawuf sikit. Bila mengaji ilmu usul ni, kita kenal Tuhan. Tuhan tu ada ilmu, tapi nak pasal skru kena tu. Walaupun Tuhan mengetahui habis kita ni, sebelum jadi kita dia tu dah kita nak jadi apa, dah kita bertobat jadi molek kan. Tapi di situ dia hajar kita klik. Jangan royak benda yang kita buat jahat. Jangan pegang kata kena tak royak pun Tuhan tu dengan Tuhan. Tu maksud dia tu. Maka selalulah ia royak. Tengok tu bahasa lepas tu dia apa? Pada aku tak royak, baik kau royak. Sebab kalau aku tak royak pun Tuhan tu, dia pun royak lah. Munak tu tak dolah. Aku sebelum jadi tok lebay dulu ni gangster. Aku besar rogo orang tino 6 orang. Tu dia. Asalnya tak ada siapa dia tu. Dia seorang-seorang yang pergi rogo. Tapi dia dah pegang ni, Tuhan tu baik ku royak ku orang. Bahagian ni tu maksud dia tu. Dia masuk sikit tasawuf. Bila kita tu sifat ilmu Tuhan, mu tak boleh lari daripada Tuhan. Tuhan tu habis. Tapi jangan royak jahat kita. Jahat dalam mana balik belakang tu, tutup buat. Ni, jangan cerita. Dia mau tanya pun jangan cerita. Tambah dengan bini, jangan cerita lagi tu. Kalau bini tanya, abang dulu besok ada markah lah? Tak ada. Abang dulu warak dung. Abang dulu bersama Tina lah? Tak. Tak bersama langsung tengok pun tak. Jangan tanya. Orang Tina jangan teman. Tanya abang ada markah tak ada. Abang bisa buat jalan tak ada. Lepas tu dia tanya lagi. Patut pun telefon senyap-senyap. Dia mula lah. Patut pun handset kadang-kadang saya masuk kan. Buatlah. Mula dia selidik kek handset kita lama berkelahi. Sebab tu jangan royak lah. Jangan royak. Jahat kita belakang, ambil beri serah pada Allah. Minta ampun dengan Tuhan. Jangan cerita. Walau kita tu Tuhan itu tahu apa yang kita tusuk. Tusuk ni sembunyi lah. Jadi duk faham kata Tuhan itu belakang, dia pun selalulah ia royak ia kepada yang lain. Yang lain tu orang lain lah. Dia royak habis kisah jahat dia dulu. Kadang-kadang jadi bangga lah. Jangan duk bangga. Maka perkataan Tuhan tahu itu betul. Bak Tuhan tu betul kita buat jahat.
dengan siapa dia, waktu mana, dalam gelap ke, tak payah. Tu tak tusuk. Satu tak boleh lagi. Tuhan tunjuk klik akhirat esok. Tu kita tu. Sebab Tuhan ni sifat ilmu dia, sifat pelihat dia. Kita mengaji dah, nampak barang yang ada. Biasa berzina ke, biasa minum arak ke, biasa berjudi ke, curi duit orang ke, walau kita seorang diri, Tuhan tu. Tapi bab ni keling. Walau Tuhan tu, jangan cerita. Jangan cerita ke orang lain. Bab Tuhan tahu itu betul. Tetapi diri royak. Diri royak kepada yang lain itu tak bagus. Bagus dari segi akhlak. Dia tak beri kita royak hak jahat-jahat yang kita buat masa muda-muda dulu, masa kita buah-buah dulu. Jangan royak apa saja benda jahat, tusuk saja, tobat dengan Allah. Dan tak elok, tak molek. Kerana apa? Kerana membawa kepada payah. Payah apa? Payah Tuhan ampun. Tu dia. Asal ni kita seorang yang jahat. Seorang kita yang apa rapuh belakang, makan ke darah belakang, buat ikut zuni, ikut belakang, maksiat belakang, saksi tak ada. Ingatlah kalau kita kes di mahkamah, panggil saksi, saksi tak ada. Mula-mula tu postpone habis. Sebab apa? Saksi tak ada. Allah ini bersifat Al-Ghafur, dia Maha sangat-sangat ampun. Jadi kita bertobat dengan Allah ampun. Tapi bila kita tobat, dulu bukan dia tak. Hidup cerita korang hak jahat dia, saksi jadi banyak. Bila saksi banyak, Tuhan ini Maha Adil, kena panggil saksi dulu. Buatlah. Jadi beratlah kita. Allahu Akbar. Sebab tu kalau buat jahat tak suruh cerita. Sebab apa? Kepada payah. Payah di sini bukan Tuhan payah dah. Tuhan ini Maha Adil ia. Maka kena panggil saksi dulu. Nak selesai kes ni. Kalau tak ada ni, tak ada saksi, selesai. Baik ni. Dengar fikir, Tuhan tu belakang. Ambil cerita korang, jangan cerita. Cerita korang, maka Tuhan jadi payah nak beri pengampunan. Kena kira dengan saksi dulu. Dia royak korang ni, kawan ni cerita kawan ni, kira-kira dekat 200 orang tu. Dia dulu ni maksiat zina. Tu dia kena berkira lain lah. Allahu Akbar. Ni tak reti ni. Ni masuk sikit jagalah. Jangan kita cerita hak jahat kita balik belakang sana. Tambah-tambah lah ku anak-anak kita tersedek cerita. Kawan kita cerita pun kacing gigi. Jangan cerita lah. Kawan hak kita tu kawan bodoh. Ni kawan bodoh tak ada cerita lah. Benda balik belakang tu buang. Kita jangan paling tengok dah. Gitu. Tengok. Kerana membawa kepada payah Tuhan ampun dosa dia itu. Sebab saksi jadi banyak. Bila akhirat esok, aku pun saksi, dia berzina. Walaupun aku pun saksi, dia berzina. Jadi berpuluh-puluh orang saksi mari depan Allah. Jenah main lah. Ni. Sebab tu jangan cerita jahat, jangan cerita. Walau Tuhan tu belakang tengok. Qala musannif rahimakumullah. Jadi takluk sifat ilmu ni ada berapa? Ni. Takluk sifat ilmu ni dia ada 3. Sifat ilmu takluk ni dia bukan takluk yang memberi bekas. Dia takluk kepada barang yang wajibah. 1. Barang yang jaizah. 2. Barang yang mustahilah. 3. Dia panggil takluk inkishaf. Apa maksud? Nombor 1 kata wal ilmu al muta'alliqu bi jami'al wajibah. Tengok Dan ilmu Allah Ta'ala itu bertakluk dia dengan barang yang wajibah. Apa maksud barang wajibah?
Ilmu Tuhan ni, Tuhan tahu barang yang wajib. Apa maksud Tuhan tahu barang yang wajib? Tuhan ni ilmu dia tahu zat dia. Zat tu diri dia lah. Zat dia macam mana, bukan jenis jiring, dia tahu. Dan sifat dia, sifat dia bukan jenis arak, dia tahu. Tu maksud dia ilmu Allah Ta'ala takluk pada barang yang wajib. Maknanya Tuhan tahu diri dia macam mana, dan dia tu sifat-sifat dia tu macam mana. Satu barang yang wajib. Nombor dua, wal jaizah. Apa jaizah? Barang yang harus. Apa maksud? Ilmu Tuhan ni mengetahui dia barang yang masih wallah. Apa maksud barang yang masih wallah? Barang yang selain daripada Allah, Allah tahu belakang. Tu maksud dia tu. Tu dia panggil Tuhan mengetahui barang yang harus. Tahu macam mana? Tahu secara tafsili. Apa maksud tafsili? Tuhan tahu secara jurel satu-satu. Tuhan tahu jurel sutir-sutir benda yang harus tu. Tu dia panggil ni. Tak boleh nak lari Tuhan. Tubuh kita ni, dia tahu daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki kita. Bulu roma berapa leh Tuhan tahu. Darah kita berapa kilo Tuhan tahu. Tulang kita berapa kilo Tuhan tahu. Daging kita berapa teh Tuhan tahu. Kulit kita tebal mana Tuhan tahu. Diri kita nak mati bila dia tahu. Kita sakit bila dia tahu. Semua tu. Tu seorang. Semua kita. Tu baru manusia. Tak kira lagi natang, lemu, kambing. Tuhan tahu benda yang dulu, loni dan akan datang. Tu dia panggil ilmu Tuhan mengetahui barang yang harus. Kemudian mau tanya Tuhan tu apa? Tuhan tahu bukan kena belajar. Dia tahu masa azali lagi. Tu siaplah kita ni. Tengok kalau tu dia panggil tahu barang yang harus. Tahu secara apa? Secara tafsili. Dia tahu dak masjid Sungai Lima ni, tahu. Kita tu dak tahu. Tahu kita macam mana? Kita tahu ijmali dia panggil. Dia mau tanya tu dak di mana masjid di Sungai Lima tu? Betul apa? Tahu warna putih. Siapa pengurusi kita boleh lihat. Tapi tahu secara borong kita. Tuhan tahu dak masjid Sungai Lima tahu? Tahu cara mana? Dia tahu butir simen dalam masjid ni banyak mana. Kipas yang duk pusing start daripada buat masjid ni sampai esok ni tu. Ni kipas 4 kali pusing, kipas 4 kali. Cikgu Din tu je dia. Tuhan tu bulu kapek ni. Bulu kapek ni ukur urat. Satu-satu kecil tu. Dan kita semua ni tu sutir masjid. Semua masjid. Lepas tu nak lawan kena dengan Tuhan. Bila ngaji sifat Tuhan pun kita kenal. Mu cekak kalau bertanya Tuhan tu sudah ikutlah orang ni. Mu tak reti sifat Tuhan. Sebab tu bila kita lawan hukum Quran kafir. Sebab apa kafir? Sebab kita petikai sifat Tuhan mengetahui barang yang jaizah. Tuhan kata kalau mencuri kerak tangan. Kalau mencuri zina sebab 100 rotan, kita kata tak sesuai lah. Sagi jadi zolim. Maka kita petikai ilmu Tuhan mengetahui barang yang jaizah. Kalau kita petikai hak tu, kita petikai sifat Tuhan, maka kita kata Tuhan jahil. Tuhan tidak mengetahui dengan nyata. Kafirun, jadi kafir. Ini dia ni. Tu tajuk dia. Sebab tu dia kena mengaji usuluddin, baru nak boleh tubih hak ni. Kalau batas hak ni tak faham. Tubih so dia faham. Tuhan tahu macam mana. Dia tu secara halusi. Hikmah sebalik dia. Sebab apa suruh buat gini. Tengok kalau musannif rahimakumullah. Dr. Mahathir nak lari masuk klik ni. Lepas tu lari masuk klik, dia tua. Nak tanya weh. Kau tahu dia pandai-pandai dia. Tu dah. Tak tahu. Tengah-tengah dia molek dia porah buat. Tua. Tu. Anwar tak boleh naik dia tua. Dia tu dah. Tak boleh kata apa tuan-tuan nak. Tapi cumanya sinilah saya nak royak bab politik.
Aku gerak kalau ya. Demo kata rampasan kuasa, bukan rampasan kuasa. Sebab masih lagi dalam demokrasi. Rapat dia 3 jenis. Kena reti kita politik. Jangan bengong ya. Melayu pun. Dia 3 jenis ya. Di kaedah dalam hidup kita ni. Bernegara ni. Pertama dia panggil muwajahah silmiah. Iaitu kaedah demokrasi. Pakai mengundi, pakai markah. Nombor 2 dia panggil revolusi. Revolusi belagak turun ke jalan rapah kerajaan. Buat macam Iran tahun 79. Ya kan? Nah, masa Shah Iran jatuh. Nombor 3 angkat senjata. Buat macam Taliban. 3. Jadi kita ni masih dalam demokrasi. Berpolitik secara demokrasi. Mulai dia kira kerusi. Itu dia panggil muwajahah silmiah. Selamat, cara selamat. Makna dia mau kerusi banyak, mau naik. Aku kerusi sikit, aku turun. Macam tu dia. Cara kaedah macam mana pandai, masih dalam tu lagi. Macam kita main bola lah. Mau ingat Maradona. Diego Maradona. Hak gelecek pandai. Argentina ni. Lawan dengan England. Saya ingat lagi. Ni, dia lobak-lobak keeper England tinggi. Dia pendek, dia gol Maradona ni. Aku minat dia gelecek pandai. Dia bubuh bola ni, bola bagi sini, dia bubuh dengan tangan ke dia bubuh dengan kepala? Dengan tangan. Semua dunia iktiraf dah Argentina sebagai juara masa tu. Sebab apa? Masih dalam padang. Walau menggoyak gambar waktu baik, tangan betul. Tapi dia kata ini, iktiraf dunia iktiraf Argentina juara dunia. Ini masih dalam padang politik, kerusi pandai-pandai mula. Kecuali lah lopak pergi sebelah tekok. Tu bukan dia lah. Macam orang iktiraf lah, bukan rampasan kuasa. Macam kita main bola tadi. Lari, striker. Saya dulu main midfield. Randy Martin saya tu. Zaman Enchu Beng Lee King Hong, zaman Kedah dalam bola tu. Zaman bila boleh masuk akhir cukup pala. Saya tu. Hak striker tu lari. Sampai dalam kereta penalti. Wah ping. Penalti masuk. Beri penalti masuk gol. Piala hakik. Oh, itulah sebab peperangan itu tipu daya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dua, ni helah dia panggil. Ni Bani Nadir, ni Bani Khuraizah. Sultan Salahuddin Ayyub dia tiru perang Nabi. Sebab Bani Khuraizah ni dia banyak senjata. 16 ada bom etong semua ada lah. Kalau orang ni lah dulu tak tahu kerih lembing semua ada belakang lah. Bani Nadir ni tak apa kuat sikit. Kubu nombor 2. Jadi Nabi buat kena nak serang hak ni matlamat kita ni. Tak kira. Lepas tu bawa tentera 7 kot ni. Tak lah. Bila 7 kot ni, hak geng sini kata, weh, demo nak serang sama tu. Muhammad nak serang sana tu. Jadi senjata-senjata tak cukup sana. Hakuk hak berat-berat hidup sini. Hai ni. Sampai tengah jalan, patah klik. Baik. Hai ni. Orang panggil mana? Taktik perang. Orang iktiraf lah. Duk katalah peperangan itu tipu daya. Peperangan cara politik pun tipu daya. Mau tipu pergi kok mana pusing. Ni nak marah tak lebih lah cakap. Tengoklah. Jangan marah. Duk royak dah peperangan tipu daya. Baca kitab gini tak boleh tipu. Ni aku baca kitab ya betul lah. Tapi peperangan kena hilaf. Peperangan betul mapuh lah. Bodoh kan panggil. La ilaha illallah. Lainlah. Tu nak royak. Aku tak sebut parti mana lah. Cuma mau cerdik sikit. Jangan marah orang. Pandai-pandai mu lah. Bila lawan politik, dia mesti kuat kerusi banyak. Mu nak ejahkan, mu nak kecekkan, dia masih dalam skop demokrasi. Diiktiraf. Macam Maradona bohgol tadi. Sedunia iktiraf Maradona bohgol dengan tangan. Semua tu. Tapi orang iktiraf Argentina juara kalahkan England. Gini. Tengok kau lah Musa Naik Rahimah. Umar jangan marah aku nak. Aku goyak. Tengok kau lah Musa Naik. Gitu. Tu cara dia. Tu bab politik. Islam hajar belakang cara. Tapi nampak mudarat sangat. Hak buruk kena bijatuh.
Jadi mudarat sangat. Dia gini nah, doktor royak kata penyakit kecil manis. Gigi cek doktor kata cik kena kerak kaki. Kalau cik tak kerak kaki, kecil manis cik akan naik ke paha, naik ke pusat, naik ke perut, naik ke paru-paru, cik akan mapuh. Jadi kita jadi gitu. Kerak tak kerak, kerak tak kerak, kerak tak kerak. Kerak ke kaki sebelah. Tak semak lah. Mudarat tak? Mudarat. Kalau kita tinggal tak gerak, mudarat tak? Mudarat. Kerak ke mudarat mati? Mati lagi teruk. Kerak lagi lah. Begitulah kaedah dia. Kita pun kerak. Kerak pun mudarat. Tak kerak pun mudarat. Tapi besar lagi. Kalau kita tinggal lagi, mudarat lagi teruk. Tak kira. Aku mula-mula kali aku marah bak bering. Duk molek-molek dah nama tok laki. Dia pergi bubuh nama bini. Kan orang Tino payah. Hak kena hak perut besar, nak buat kereta tak pandai, nak kena pergi isi borang bank, tak susah. Kita jangan dalam kaedah mereka ni, jangan tengok suara sedikit, tengok suara banyak. Kebanyakannya tok laki menyara isteri. Adalah segelintir tok laki batal duit bering. Ini dalam 300-400 orang ada, tapi 100,000 orang dia sara bini, maka ikut 100,000 lah, jangan menyusah. Ni tukar nama, tentu nampak bodoh lah. Sebab orang betina banyakkannya tak boleh bawa. Jadi bila lagi make bank pun kena heret tu laki, menyusah lah. Menyusah orang panggil. Kenapa? Nak jaga yang sedikit, jihna yang banyak. Tu tak boleh. Kaedah Islam bila banyak gini, hak sikit tu baik, layan hak banyak, jangan layan hak sikit. Macamlah banyak yang normal LGBT 300-400 orang, jangan layan LGBT. Sagi orang marah. Layan LGBT. Jangan. Tu cara main kaedah mereka. Bukan boleh ikut orang yang kelompok kecil-kecil, tak boleh. Saidina Ali sendiri itu bila berperang dengan puak Khawarij, dia tak beri muka sebab jemaah orang Islam ramai. Saidina Muawiyah ramai sokong dia. Dia tak puas hati sikit ya, Khawarij. Terbit tak puas hati. Lebih kurang 5% kita kata. Tak puas hati. Hak banyak Muslim. Kira hak banyak tu lah. Duk layah sikit ni jahannam. Kita layah sikit, jahannam banyak. Maka ketika itu ulama adalah kita. Jangan marah untuk guru. Jahannam benar-benar. Tengok kalau musannaf faham. Faham lah. Itu dia panggil masuk tajuk kita klik. Saat ni koyak politik dah tu. Tapi aku tak sebut nama siapa dia ni. Acik ulang tayang. Aku tak kata siapa dia lah. Fikir sendirilah. Tengok. Tu dia panggil takluk ilmu benda yang harus. Tuhan ni mengetahui secara tafsiri barang yang harus makhluk ni. Tahu cara mana? Tahu secara jurai suti-suti. Macam kita lah, tahu tak beras apa putih, nasi apa putih lah piyuk. Tahu ini nasi. Tapi kita tahu secara ijmali. Tuhan tahu tak? Tahu. Suti-suti beras dia tu. Hak mana patah, hak mana panjang, hak mana pendek tu maksud dia. Tu maknanya Tuhan mengetahui secara tafsiri barang yang harus. Jadi layak tak kita lawan Quran, lawan hukum Tuhan, tak puas hati dengan hukum Tuhan, lawan hukum Islam. Tak layak sekali-kali. Sebab bila kita lawan hak tu, kita lawan sifat Allah. Kita kata Allah tak mengetahui benda yang harus. Nombor 3, ilmu Allah takluk benda yang mustahilat. Apa maksud benda yang mustahilat? Allah ni tahu dia benda mustahil tu apa dia. Satu. Nombor 2, Tuhan tahu benda mustahil tu tak ada kat dia. Seperti lemah, buta, sakit, pening, berjiring, berjising, arak tu benda mustahil tu tak ada di dia. Dia tahu tak ada di dia. Tu dia panggil ilmu Allah takluk benda yang mustahil. Dia tahu mustahil. Dan Allah mengetahui juga bahawasanya kalau benda mustahil tadi ada kat dia, jadi macam mana dia tahu. Tu dia panggil Allah mengetahui benda yang mustahilat. Tu penting mengaji ilmu akidah usuluddin. Bila kita kena perdu, kita faham hal ini. Bila orang bercakap gini, ini tak reti bab Tuhan. Bila tu ini sebab penyakit kelawar.
Kerana demo ni makan kelawar, makan bewok, nak kata, makan kodam, makan lipat. Demo ni bukan makan loni, demo makan zaman dulu lagi. Tapi sebab apa timur ini? Kita dak tupu di benar dak. Benar ni dok makan lama dak. Tapi sebab bawah ini, ada hikmah dia. Tuhan tunjuk aku boleh buat mari penyakit. Tengok nak. Tengok kalau macam belalang lah. Belalang tu antara tentera Allah yang Allah hantar zaman Nabi Musa. Bala darah, bala belalang, bala katak, bala kutu, bala banjir. Belalang mari di negeri Cina, berjuta-juta belalang. Kalau ada anak belalang yang mari, mana ibunya dulu? Nampak lagi? Oh, kalau ada siap dah, mesti dia ada sarang dia. Dia tiap-tiap benda ni timur gini. Ni keturunan yang ke berapa ni? Hak dulu duk mana? Tiba-tiba mari belalang besar ni, mesti dia ada ibu dia. Tu dia. Tu lah yang Tuhan boleh pergi timur gitu. Cuma dia buat sabit supaya dia tengok akidah kita. Tengok nah. Maka tiap-tiap barang yang timur ini Allah mengetahui, Allah menentu, Allah beri timur. Habis cerita. Cumanya suruh kita ingat ke dia, hidupkan klik majlis-majlis ilmu, mengaji lebih kuat, taubat lebih banyak, sedar ke diri, tutup maksiat. Tengok kalau musannaf rahimakumullah. Faham lah? Tu dipanggil sifat ilmu. Wallahu a'lam. Dan Allah lah yang maha mengetahui. Habis dah sifat ilmu kita faham dah. Kalau orang tanya kita ilmu Tuhan tu tara mana? Wajibah wal jaizah wal mustahilah. Senang. Ya gitu ya. Tuhan tu benda wajib, Tuhan tu benda mustahil, Tuhan tu benda harus. Tu macam mana benda wajib hurai. Tu macam mana benda harus hurai. Tu macam mana benda mustahil hurai. Selesai. Kita pegang akidah, ilmu Tuhan tak semacam ilmu makhluk. Selesai. Tengok. Kalau musannaf rahimakumullah, bahasan sifat hayat wa hiya la tata'allaqu bi syai'in wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanah situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakana fiddi wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.